sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis yang berusaha barisan urus setia yang saya hormati Puan Nurul Atika selaku pensyarah khusus LMCR 1272, rakan sekhusus serta para hadirin yang saya kasihi sekalian. Sebelum kata meneruskan bicara, sebelum lagu menjadi irama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sendiri. Nama diberi Li Shenhui, seorang mahasiswi tahun kedua di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beradanya saya di sini adalah untuk menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk penjagaan kesihatan mental. Hadirin yang dihormati sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda telah memberi impak yang besar kepada kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia termasuklah rakyat Malaysia. Ramai yang mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan keresahan. Masalah ini terjadi apabila seseorang itu mengalami tekanan yang melampau serta tidak mendapat sokongan yang diperlukan dari keluarga dan sahabat untuk tempoh yang lama. Setiap individu terdedah kepada masalah kesihatan berkaitan mental tanpa mengira usia dan jantina. Hadirin hadirat sekalian, kesihatan mental seringkali dikaitkan dengan penyakit mental, tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat. Maka, apakah itu kesihatan mental? Berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ia merangkumi perasaan, fikiran dan tingkah laku dalam diri sendiri, kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain, kumpulan dan persekitarannya, serta bagaimana seseorang itu mengendalikan tanggungjawab, cabaran dan tekanan yang timbul dalam kehidupan seharian. Individu yang sihat mental berupaya mengekalkan perhubungan yang harmoni dengan orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh menyumbang di dalam masyarakat. Di Malaysia, Kajian Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan pada 2015 menunjukkan kewujudan masalah kesihatan mental adalah 29.2% dalam kalangan orang dewasa, manakala 12.1% dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Oleh yang demikian, sebagai sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan kesedaran terhadap kesihatan mental dan pendedahan kepada kaedah untuk menanganinya, terutamanya dalam kalangan penjawat awam, kempen kesihatan mental adalah disambut setiap tahun pada bulan Oktober. Hadirin yang dikasihi sekalian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengatakan kesihatan yang baik turut merangkumi kesihatan mental dan bukan hanya fizikal semata-mata. Ini jelas menunjukkan kepentingan komponen kesihatan mental dalam kehidupan seseorang individu. Malahan, jika kesihatan mental terjejas, ia juga boleh menyebabkan gejala fizikal kerana ia saling berhubung kait. Oleh itu, adalah penting untuk kita menyedari bagaimana untuk memelihara kesihatan mental dengan baik. Ia dapat mencegah daripada berlakunya penyakit mental yang disebabkan oleh kesihatan mental yang terjejas secara berpanjangan tanpa ditangani. Seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental juga perlu dijaga untuk menjamin kesejahteraan pada masa depan. Hari ini, saya akan berkongsi 5 tips menjaga kesihatan mental. Tips yang pertama ialah senaman. Luangkan masa 10 minit sehari bagi aktiviti senaman. Untuk makluman para hadirin, aktiviti bersenam tidak semestinya perlu ke gimnasium. Boleh sahaja aktiviti di ladang, mendaki tangga, bermain bola, melayan anak-anak dan pelbagai lagi. Hal ini kerana senaman dapat membantu melancarkan peredaran darah dan oksigen ke sistem saraf bagi membantu otak berfungsi dengan lebih baik. Badan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan mental yang baik serta dapat mengelakkan stres dan tekanan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian,
Tips yang kedua adalah komuniti. Hubungan interaksi sosial yang berkualiti dapat membantu kita untuk menyihatkan lagi mental kita. Oleh itu, kerap melibatkan diri dengan komuniti terdekat kita. Elakkan diri dari berasingan. Menjadi sebahagian daripada kumpulan dapat menimbulkan rasa sense of belonging dan ianya sangat baik untuk kesihatan mental kita. Manakala tips yang ketiga adalah pemakanan. Kita juga boleh mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Pemakanan yang sihat perlu dititik beratkan kerana pemakanan akan mempengaruhi emosi. Langkah yang paling mudah untuk penjagaan mental adalah dengan memastikan pengambilan air sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Selain itu, sumber-sumber protein seperti kekacang, ikan, telur dan daging perlu dimasukkan dalam pemakanan kita. Seterusnya adalah pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari untuk mendapatkan nutrisi yang mencukupi. Hal ini kerana pemakanan seharian yang sihat dan seimbang akan membawa kepada kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Sidang hadirin sekalian, seterusnya saya akan berkongsi tips yang keempat, iaitu seimbang. Seimbangkan masa bekerja dengan masa berehat. Kaji selidik Randstad mendapati pandemik menyebabkan ramai rakyat Malaysia mempertimbangkan semula keutamaan hidup dan maklumat kerjaya. Keseimbangan yang optimum berubah mengikut masa dan berbeza antara individu. Pastikan makan dan tidur mengikut masa yang ditentukan. Badan sihat, otak pun cerdas. Tips terakhir yang saya ingin berkongsi adalah bantuan. Berkongsi masalah dengan orang yang rapat seperti ahli keluarga dan kawan-kawan. Kita boleh meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai bagi mengurangkan tekanan atau kesedihan yang berkemungkinan dapat mempengaruhi kesihatan mental. Berjumpalah dengan kaunselor jika malu untuk memberitahu masalah yang dihadapi kepada orang lain, bagi mendapatkan nasihat dan tips bagi penjagaan mental yang sempurna. Tiada apa yang perlu dimalukan untuk meminta bantuan yang lebih pakar dalam hal kesihatan mental. Kita tak malu untuk jumpa doktor ketika kita demam, kan? Maka ini perkara yang sama. Tuntasnya, untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan, kesihatan memainkan peranan yang sangat besar. Kesihatan fizikal dan mental perlu dititik beratkan kerana ia saling berhubung kait antara satu sama lain. Kesihatan yang baik mampu melahirkan seseorang individu yang produktif dan berdaya saing yang sekaligus memberi impak positif kepada masyarakat serta negara. Bagi mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin merangkamkan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Saya juga berharap agar tuan-tuan dan puan-puan diberi kesihatan yang baik dan sempurna untuk melaksanakan tugas dan amanah yang telah diberikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.